Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi. Salam Jumaah penuh barakah kepada semua hadirin hadirat yang hadir dan juga menonton secara live pada pagi ini. InsyaAllah seperti yang kita sedia maklum, sekarang ni masih berlangsung syarahan daripada puan pendaftar. Satu event yang sama juga, Alhamdulillah kita boleh ambil manfaat, boleh pilih dua sesi mana yang rasakan menarik dan juga untuk sama-sama kita ambil manfaat, kerana kedua-duanya adalah perkara yang baik untuk kita dapatkan, dipanggil sebagai dapatkan manfaat ilmu, insyaAllah. Tapi pada waktu yang penuh barakah ini, kita akan sama-sama mengambil sedikit manfaat sebelum solat Jumaat ini. Hari ini Sayyidul Ayyam, iaitu hari Jumaat, bersama dengan saya Dr. Ridwan, untuk kita sama-sama berkongsi sedikit, tidak ada kata ilmu, tapi berkongsi sedikit peringatan. Nama pun Tazkirah Jumaat. Tazkirah Jumaat ini, sebelum pada hari Jumaat ni adalah hari penuh barakah, kerana di hari inilah hari yang satu yang dikumpulkan umat Islam, dan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan ganjaran pahala yang besar. Segala amal kebaikan dan amal kebajikan yang dilakukan oleh manusia, hamba-hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang beramal soleh, diberikan ganjaran yang berlipat kali ganda daripada hari-hari biasa. Maka kalau kita dapat manfaatkan pada hari ini untuk kita curi waktu kita sedikit, lapangkan waktu kita untuk kita sama-sama berkongsi ilmu, moga Allah Subhanahu Wa Taala mengangkat darjat kita, insya-Allah. Baik, tajuk yang akan saya kongsikan pada hari ini ialah berkaitan dengan musibah yang masih lagi dalam keadaan kita hadapi. Kalau kita tak hadapi pun ahli keluarga kita, kalau bukan ahli keluarga kita pun, tetapi mungkin dihadapi oleh rakan-rakan kita, saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita, yang mana mereka sedang menghadapi ujian yang besar, iaitu musibah bah besar, banjir. Kalau kita lihat, Allahu Akbar, rasa sayu dan pilu, macam-macam video yang kita tengok secara online, macam-macam gambar yang kita tengok. So semua itu adalah, kalau kita lihat, salah satu daripada ujian yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita, hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang mengaku beriman kepada Allah dan Rasulnya. Maka tak kala manusia mengaku beriman pada Allah dan Rasulnya, maka kita lihat bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan kepada kita dalam Al-Quran bahawa kalau kita mengaku kita beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala, sebenarnya tahap keimanan kita itu belum lagi sampai ke tahap yang sempurna, melainkan setelah kita mendapat ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala, ujian yang Allah berikan kepada kita, lalu tak kala manusia itu bersabar dengan ujian yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan, maka barulah dikira manusia itu adalah seorang yang beriman sepenuhnya kepada qada dan qadar Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana Allah sebut dalam Al-Quran, ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Maksudnya, adakah seorang itu yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dia mengaku beriman, an yaqulu amanna, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Orang itu dia mengaku, dia kata aku beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Macam kita mengucap dua kalimah syahadah, kita beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya, kita solat, kita berzakat, berpuasa dan sebagainya. Kita mengaku kita beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi tak kala Allah Subhanahu Wa Taala bertanya, ahasiban nas, adakah mereka menyangka bahawa mereka ini, iaitu orang yang beriman seperti kita ini, kita mengaku kita beriman, adakah mereka itu menyangka mereka sebenar-benar beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Dalam keadaan apa? Dalam keadaan wahum la yuftanun, dalam keadaan mereka belum lagi diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka belum lagi diberikan cubaan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Adakah mereka menyangka bahawa mereka dah beriman sepenuhnya selagi mana mereka belum diuji? Kerana setakat ni manusia, hamba Allah yang beriman itu, Allah beri nikmat. Maka bila Allah bagi nikmat, dia gembira, dia suka. Maka dia mengaku dia beriman. Dia kata dia beriman, dia mengaku yang aku ini beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia gembira mengimani Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi adakah mereka menyangka mereka beriman sepenuhnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan wahum la yuftanun, iaitu dalam keadaan mereka belum lagi mendapat ujian dari Allah Subhanahu Wa Taala.
Kerana itu sahabat-sahabat kita, ahli keluarga kita yang tatkala mereka diuji, ini tajuk kita pada hari ini, iaitu ujian Allah Subhanahu Wa Taala, suatu kesabaran dalam diri kita ini. Tatkala mereka diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan ujian yang besar, ujian yang perit, iaitu banjir besar, menghancurkan, merosakkan apa saja harta yang mereka ada, khususnya rumah, kereta dan sebagainya, wang ringgit, dan juga ada yang terpalit dengan masalah kesihatan dan sebagainya. Itu semua di antara ujian-ujian yang Allah SWT berikan. Dan tak kala mereka beriman pada Allah SWT, maka mereka bersabar dengan redha dengan ujian, barulah mereka mendapat suatu kesempurnaan dalam keimanan kerana mereka telah mendapat ujian. Ini yang kalau kita lihat sebagai seorang yang beriman pada Allah, maka kita bersabar dan redha. Ingat, dua penawar bagi apa sahaja ujian yang Allah berikan kepada kita. Yang pertama ialah sabar dan yang kedua ialah redha. Sabar dan redha inilah penawar bagi setiap apa sahaja ujian yang Allah berikan kepada kita. Kita bersabar yang pertama. Ujian sampai kita bersabar. Bersabar, kadang-kadang ada orang bersabar, tetapi dia tidak sampai kepada martabat yang kedua, dia tidak redha. Kerana redha ini adalah suatu benda yang sangat besar. Kerana redha ini membabitkan hati manusia itu, jiwa manusia itu. Seorang itu, dia datang kepada dia musibah banjir. Contohnya kita ambil yang paling dekat lah. Untuk kita hayati dan untuk kita selami hati ujian sahabat-sahabat kita. Datang kepada seorang itu ujian banjir, keretanya rosak, rumahnya musnah dan sebagainya. Dia bersabar. Kenapa dia bersabar? Kerana nampak dia tak marah, nampak dia tidak mengamuk, nampak dia tidak kata orang hari ini dia keluarkan perkataan-perkataan yang kesat. Dia tak keluarkan perkataan-perkataan yang kesat, dia bersabar. Tapi itu satu peringkat, iaitu dipanggil sebagai bersabar dengan ujian. Pahala dah. Memang ada pahala di situ kerana pahala orang yang bersabar. Akan tetapi, kalau dia dapat tingkatkan satu lagi martabat yang elok bagi orang yang bertakwa, ialah martabat orang yang meredai ujian yang Allah berikan kepada mereka. Kerana seorang itu, kalau dia sekadar bersabar, tidak mencukupi selagi mana ia belum tahap kepada meredai apa yang Allah berikan kepada diri dia. Kerana itu Allah Subhanahu Wa Taala kalau nak menilai seorang itu beriman atau tidak, Allah nak tengok kamu ini redha tak dengan ujian yang aku berikan. Maksudnya kamu ini rela tak dengan ujian yang aku berikan. Kerana tak kala kamu bersabar, aku beri kamu pancaran pahala, kata Allah. Tapi kalau kamu redha, ganjaran pahala akan lagi besar kepada diri kamu. Kerana lepas kamu redha, barulah aku akan gantikan dengan apa yang kamu telah hilang itu dengan sesuatu yang lebih baik, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana itu, ingat dua, sabar dan redha adalah penawar bagi setiap ujian yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita. Barulah kita, seorang itu boleh rasa dalam diri dia tenang. Bukan bangga barulah dalam diri dia rasa tenang. Kenapa tenang? Kerana Alhamdulillah Allah uji aku. Aku sabar dengan ujian ini. Dan Alhamdulillah hati aku semakin tenang kerana aku meredai ujian yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan. Barulah seorang itu boleh untuk menyebut dalam keadaan yang penuh tenang dengan berzikir raditu billahi ta'ala rabba, iaitu apa disebutkan yang diajar Rasulullah SAW kepada kita untuk kita menyebut raditu billahi ta'ala rabba, sesungguhnya aku meredai Allah Subhanahu Wa Taala sebagai Tuhanku. Allah Subhanahu Wa Taala sebagai Tuhan. Jadi bila ni berbeza, hadirin hadirat, tuan-tuan dan puan-puan, penonton yang dirahmati sekalian, dirahmati Allah sekalian, berbeza dari sudut satu perkataan saja. Ada satu perkataan ada H, satu perkataan tak ada H, iaitu Tuhan dan Tuan. Kalau Tuan boleh jadi majikan kita, boleh jadi bos kita, boleh jadi kita punya ketua kita. Itu Tuan, kita panggil dia Tuan secara menghormati martabat dan juga jawatan yang disandang. Itu Tuan. Ataupun menghormati diri dia sebagai sahabat kita, kita panggil dia Tuan. Itu Tuan. Tapi ada yang lagi besar, iaitu Rob, iaitu Tuhan. Kerana bila seorang itu menyebut raditu billahi ta'ala rabba, dia berzikir apa? Raditu billahi ta'ala rabba, iaitu sesungguhnya aku meredai, raditu billah, aku meredai Allah Subhanahu Wa Taala itu rabba, iaitu sebagai Tuhan aku. Tuhan beza dengan Tuan ialah Tuan dia tidak memiliki apa yang ada pada seorang itu.
dia sebagai seorang yang menjadi ketua, memimpin saja. Tetapi bila dikatakan Tuhan, Rabb, maka dia memiliki dan dia berhak untuk menentukan apa sahaja yang dikehendaki olehnya kepada hamba-Nya. Kerana itu kalau Allah Subhanahu Wa Taala sebagai Tuhan, Rabb sebagai Tuhan, Allah mengkehendaki untuk menguji hamba-Nya ini dengan ujian, contohnya yang pada saya sebutkan tadi, iaitu ujian bah besar, banjir yang berat. Allah kehendaki. Maka bila Allah Subhanahu Wa Taala kun fayakun, maka Allah kehendaki. Macam kita tengok, Allahu Akbar, saya tengok dalam video ada yang ucapkan kata tak sampai pun 15 minit, tak sampai setengah jam, tak sampai 1 jam, air naik dan sebagainya. Rasa macam satu benda yang sangat-sangat memeranjatkan, sangat-sangat drastik. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala mengkehendaki. Bila Allah Subhanahu Wa Taala mengkehendaki, maka Allah menyebut Rabbah, aku sebagai Tuhan. Raditu billahi ta'ala Rabbah. Maka engkau telah mengaku, kamu sebagai hamba telah mengaku beriman dan juga mengaku aku sebagai Tuhan kamu, maka aku sebagai Tuhan kamu, aku sebagai Tuhan kamu, kata Allah SWT, berhak untuk menentukan apa sahaja yang aku kehendaki kepada kamu. Maka bila Allah SWT mengkehendaki sesuatu, maka kita meredai apa yang Allah kehendaki ke atas diri kita. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala menyebut dalam Al-Quran, wa ma zalamuna walakin kanu anfusahum yazlimun. Sesungguhnya kamu harus yakin, aku tidak akan sesekali menzalimi kamu. Wa ma zalamuna, aku tidak akan menzalimi kamu. Jadi jangan kita na'udzubillah min zalik, tak kala kita tengok rumah orang ini, kadang-kadang terlepas juga orang kan. Allahu Akbar, dia kata, alah sekelip mata je rumah hilang, sekelip matanya rumah rosak, sekelip mata, semua sekelip mata. Lepas tu dia kata dalam hati dia terdetik, Allah, orang ni orang yang baik, kenapa dapat ujian begini, orang ni orang yang bagus, kenapa dia dapat musibah yang begini, apa dosa dia. Dia dah mula bicara lebih panjang. Sedangkan tidak perlu bicara yang panjang. Kerana cukup sekadar kita meyakini raditu billahi ta'ala rabbah, iaitu Allah sebagai Tuhanku yang mengkehendaki suatu akan diriku. Tak kala Allah mengkehendaki perkara itu, maka kalau dalam apa yang Allah kehendaki itu Allah akan berlaku, maka ia akan berlaku, kun fayakun. Jadi kalau aku kata diri manusia itu, kalau aku mengaku aku beriman kepada Allah SWT, maka aku menyebut dengan mengucapkan kalimah syukur dan redha. Jadi itu lagi, jangan kita kata memikirkan seolah-olah Allah SWT zalim kepada saudara-saudara kita yang diuji. Tidak. Allah sekali tidak akan zalim kepada hamba-Nya. Allah sekali tidak akan zalim kepada hamba-Nya. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala ingin memberi sesuatu yang lagi besar kepada hamba-Nya itu. Kerana itu datang kepadanya ujian. Apakah perkara yang paling besar yang Allah nak berikan kepada orang yang diuji ini? Kata para ulama dalam kitab tafsir menyebut, perkara yang paling besar yang Allah Subhanahu Wa Taala nak berikan kepada seorang yang diuji ini ialah darajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ada tak benda lagi besar dalam hidup kita ini sebagai seorang yang aku beriman, sebagai seorang mukmin, adalah lagi besar daripada darajat yang tinggi di sisi Allah? Tak ada. Benda yang paling besar dalam hidup kita ini ialah darajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, itulah ganjaran yang paling besar Allah akan beri kepada dia kalau dia bersabar. Kerana itu Allah sebut dalam Al-Quran, kalau kita lihat dalam surah Muhammad, Allah mengingatkan kepada kita bahawa sesungguhnya ada sebab yang Allah uji manusia ini. Ada sebab yang Allah Subhanahu Wa Taala uji manusia. Ada sebab yang Allah Subhanahu Wa Taala uji manusia ini. Ada sebab. Bagaimana kalau kita lihat Allah Subhanahu Wa Taala uji manusia, walanabluwannakum hatta na'lamal mujahidina minkum was-sabirin. Apa dia? Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, Allah mengingatkan kepada kita, sesungguhnya tak kala Allah berikan kepada seorang itu ujian, Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada seorang itu ujian. Sebenarnya ada dua golongan yang Allah Subhanahu Wa Taala nak cari dan Allah Subhanahu Wa Taala nak ketahui dalam kalangan hamba-Nya. Walanabluwannakum hatta na'lamal mujahidina minkum was-sabirin. Ayat itu panjang tapi kita ambil situ. Maksudnya ialah walanabluwannakum hatta na'lamal mujahidin. Yang pertama yang Allah Subhanahu Wa Taala sebut walanabluwannakum, iaitu tak kala aku uji mereka. Ini kata aku uji kamu semua, kata Allah Subhanahu Wa Taala, tak kala kami uji kamu semua, hatta na'lamal mujahidina minkum. Hatta na'lamal mujahidina minkum, iaitu aku nak lihat dalam kalangan kamu ini siapa yang mujahid.
Apa itu mujahid? Iaitu orang yang benar-benar berjihad dan orang-orang yang benar-benar berjuang di jalanku, kata Allah Subhanahu taala. Iaitu mereka yang benar-benar berjuang, iaitu mereka yang benar-benar berjihad di jalanku. Iaitu hanya kita nampak bila ada sukarelawan dalam kalangan NGO khususnya dalam kalangan umat Islam membantu tak kira bangsa, membantu tak kira agama, Allah Subhanahu wa taala wal hatta na'lamal mujahidina minkum. Aku nak lihat siapa dalam kalangan hamba-Ku ini, kata Allah, yang golongan yang berjuang di jalanku, golongan yang sanggup bermati-matian di jalanku. Kerana tu aku uji mereka ini semua. Itu yang pertama. Iaitu seorang itu kalau kita lihat macam dalam video dalam yang forward media sosial ni kan, rumah dia dah kena uji, rumah dia pun rosak, tetapi dia tak fikir pasal rumah dia fikirkan pasal rumah orang lain. Dan juga hari ini dia fikirkan pasal nyawa orang lain, dia selamatkan orang lain. Kan, kalau kita lihat, Masya Allah, zaman-zaman waktu sebelum ini mungkin ada penjarakan sosial, mungkin apa semua jaga pakai mask dan sebagainya. Tapi ketika dalam keadaan yang panik begitu, dalam keadaan yang dah tak fikir apa lagi selain daripada fikir tentang nyawa dan keselamatan, maka dah tak fikir dah, terus sahaja selamatkan orang sana, selamatkan orang sini. Bantuan daripada sukarelawan banyak, termasuk kita alhamdulillah UPNM pun kita antar bantuan, misi bantuan bangsa banjir dan sebagainya, kutip dana dan sebagainya. Itu Allah Subhanahu wa taala nak uji supaya Allah nak lihat hatta na'lamal mujahidina minkum, sehingga aku kenal dan aku ketahui siapa dalam kalangan hamba-Ku, kata Allah Subhanahu wa taala, yang seorang yang benar-benar berjuang dan berjihad di jalanku. Kerana kalau ketika tak diuji, tak ada siapa yang tahu pun orang yang berjihad. Kerana kita semua zaman senang. Bila zaman senang, bicaranya sedap, bicaranya mudah, bicaranya enak. Tetapi ketika zaman senang, tapi ketika zaman sukar, zaman sulit, fatrah ataupun fasa diuji, maka pada fasa itulah kita akan nampak siapa yang ada tak kala manusia dalam keadaan kesusahan dan siapa yang akan bermati-matian membantu ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala. Kerana itu yang pertama Allah nak cari ialah hatta na'lamal mujahidina minkum, sampai aku kenal, kata Allah, aku uji supaya aku kenal siapa dalam kalangan hamba-Ku ini orang yang berjuang. Dan ternyata alhamdulillah banyak pemenang-pemenang yang Allah dah ketahui mereka ini berjuang di jalan Allah. Ada yang dapat saya forward message tu kan, saya baca juga, wallahu alam kesahihan dia kata, tapi nampak macam sahih lah juga. Ada yang pada negeri luar datang, bawa bot sendiri dan sebagainya. Dia selamatkan rumah sana, selamatkan rumah sini, sampai ke tahap bukan selamatkan manusia saja, selamatkan haiwan pun ada. Kucing pun diselamatkan, Masya Allah. Kerana kucing pun layak untuk diberikan peluang untuk hidup. Jadi selamatkan kucing, binatang peliharaan pun sama diselamatkan. Itu kalau kita lihat, itulah golongan yang Allah nak kehendaki, Allah nak cari ketika Allah uji. Dan yang kedua ini penting. Pertama, hatta na'lamal mujahidina minkum. Yang kedua ialah wassabirin, iaitu golongan-golongan yang sabar. Jadi golongan-golongan yang sabar ini yang penting tak kala diuji. Kerana macam saya sebut awal tadi, iaitu dua penawar bagi golongan yang diuji ialah penawar yang pertama ialah sabar, penawar yang kedua ialah redha. Jadi sabar itu adalah perkara yang paling penting bagi seorang yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang kalau kita lihat, orang selalu kata sabar ini mudah untuk disebut tetapi sukar untuk dilakukan. Mudah untuk disebut sabar memang mudah untuk disebut tetapi sukar untuk dilakukan. Kenapa sukar untuk dilakukan? Kerana sabar ini adalah suatu yang datang kepada jiwa manusia. Dia sabar. Tetapi yang sukar untuk dilakukan ialah akibat daripada kesabaran itu, dia kena menahan diri dia ni. Dia kena menahan diri dia daripada melakukan suatu tindakan yang tidak melambangkan diri dia itu seorang insan yang sabar. Contoh, kalau seorang itu sabar, maka dia kena kunci mulut dia daripada mengeluh. Kalau seorang itu sabar, maka dia kena tutup hati dia daripada mengeluh ataupun merungut atas ujian yang Allah SWT berikan. Dia kena sabar. Kalau seorang itu dia mengatakan bahawa dia sabar, tapi tak perlu hari ini mungkin. Kerana bila seorang itu mungkin, dia dah tak kira seorang yang sabar dengan ujian. Kerana sabar ini mudah untuk disebut, mudah untuk dituturkan, tetapi sukar untuk dilaksanakan. Apatah lagi satu peringkat yang macam saya kongsikan tadi,
iaitu peringkat redha. Lagilah sukar. Kalau sabar pun dah sukar, redha pun sukar. Banyak orang berkongsi dan juga bertanya, kalau kita lihat, apakah bentuk-bentuk ujian yang Allah Subhanahu Wa Taala boleh berikan kepada kita? Sebenarnya kalau kita lihat, Allah ada, kalau kita seorang yang mentadabbur Al-Quran, kita menghayati firman-firman Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan kepada kita bahawa sesungguhnya ujian ini akan sampai kepada manusia dalam keadaan pelbagai bentuk. Cuma mungkin bagi kita akan dapat ujian yang sebegini, bagi sahabat kita akan dapat ujian yang sebegitu, yang sana akan dapat ujian yang lain. Tetapi ujian ini akan datang dalam pelbagai bentuk. Kata Allah SWT Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, walanabluwannakum bisyai'im minal khawf wal ju' wa naqsim minal amwal wal anfusi wath thamarat. Yang terakhir Allah sebut wa basyiris sabirin. Kata Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, maksudnya, mafhumnya, walanabluwannakum bisyai'im minal khawf, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala berkehendak dan boleh untuk menguji manusia ini, hamba-hambanya. Yang pertama ialah dengan perasaan takut, gentar. Walanabluwannakum bisyai'im minal khawf, iaitu dengan perasaan gentar. Perasaan gentar ini, tuan-tuan dan puan-puan, sidang jemaah yang Allah SWT rahmati, sidang penonton yang Allah kasih, perasaan gentar ini adalah salah bentuk ujian daripada Allah. Kita hebat, kita rasa diri kita hebat dengan kita punya kekuatan, dengan kita punya kemampuan kita rasa kita hebat. Tapi tak kala Allah Subhanahu Wa Taala datangkan satu benda kecil yang kita pun tak nampak, contohnya wabak COVID-19, tak nampak pun. Kita tak nampak, maksudnya ialah tak nampak dengan mata kasar kita, tak nampak. Satu tentera daripada tentera Allah Subhanahu Wa Taala yang Allah hantar. Allah hantar, semua takut, satu dunia mengumumkan jadinya pandemik. Kerana itu adalah di antara musibah yang Allah berikan, perasaan gentar dalam diri manusia. Dulu kita keluar dalam keadaan yang tak pakai pelitup muka, tak pakai mask, tak gentar, tak takut. Tapi kita keluar sekarang dalam keadaan rasa mesti nak pakai. Kalau tak pakai mask, rasa macam tak pakai baju. Lebih kurang macam itulah, maksudnya ialah sesuatu yang tak lengkap dalam diri kita. Walaupun baju itu untuk menutup aurat, tapi mask itu untuk kesihatan, untuk keselamatan kita. Kenapa? Kerana Allah suntik dalam diri kita ini perasaan gentar. Dan perasaan gentar itu adalah sebahagian daripada ujian Allah Subhanahu Wa Taala. Daripada kita rasa aman, akhir sekali kita rasa takut. Bila rasa takut, itulah ujian yang Allah kata walanabluwannakum bisyai' minal khawf, iaitu antara contoh ataupun bentuk pertama Allah uji manusia ini ialah dengan suntik dalam diri mereka itu perasaan gentar. Kerana tak kala manusia tak ada perasaan gentar, dia akan takbur, dia akan sombong. Suatu negara, suatu kerajaan, suatu orang cakap apa, kepimpinan yang hebat, akhir sekali datang wabak COVID-19, gentar negara tersebut, kucak kacir negara ini tadi. Kalau sebelum ni datanglah tentera nak serang, datanglah ugutan, datanglah apa saja pun tak gentar. Tapi Allah hantar satu saja wabak COVID-19, gentar terus. Gentar semua, takut, kucak kacir, pentadbiran. Kenapa? Kerana itulah ujian pertama, bentuknya yang Allah boleh berikan. Minal khawf, itu yang pertama. Yang kedua, wal ju', iaitu kelaparan, kesengsaraan dalam perut manusia ini. Contohnya kemarau. Kemarau ini ada di antara benda ujian yang Allah SWT berikan kepada kita. Datang kepada manusia kemarau, kita mungkin belum rasa lagi, na'udzubillah min zalik, minta Allah jauhkan kemarau yang panjang. Tapi umat-umat yang terdahulu ada pernah berlaku, dalam dunia pun pernah berlaku fasa ujian kemarau ini. Akhir sekali membawa kepada walanabluwannakum bisyai' minal khawf wal ju'. Akhir sekali yang ketiga yang agak mengerikan ialah wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat, iaitu kekurangan, kemusnahan daripada harta mereka, kemusnahan daripada ladang mereka, kemusnahan daripada tanaman-tanaman mereka, binatang-binatang ternakan mereka. Itu yang mungkin berlaku kepada diri kita sekarang, iaitu wa naqsim minal amwal, hilang harta kita. Wa naqsim minal amwal, kereta tengah cantik parking, musnah, rosak, dihanyutkan. Ada gambar Velfire baru, dalam tu penuh dengan apa? Penuh dengan selut-selut, penuh dengan lumpur-lumpur. Wa naqsim minal amwal. Itu di antara ujian yang Allah berikan, iaitu Allah turunkan sedikit kemusnahan, kerosakan kepada harta ini tadi, iaitu kereta ini tadi. Itu di antara kemusnahan, itu di antara ujian yang Allah berikan. Dan akhir sekali Allah ikatkan kepada semua yang diuji dengan kesakitan, kematian, diuji dengan kerosakan harta, kerosakan tanaman, ternakan, yang diuji dengan rasa gentar, rasa terlalu takut. Akhir sekali Allah sebut, akhir sekali
wabasyiris sabirin, iaitu maka bergembiralah satu golongan, iaitu wabasyiris sabirin, iaitu golongan yang bersabar dengan apa sahaja bentuk yang ujian yang Allah berikan. Wabasyiris sabirin. Kerana itu bila kita diuji, selalu banyakkan sebut dalam hati kita ini, usapkan diri kita, alhamdulillah, wabasyiris sabirin. Apa dia? Wabasyiris sabirin, iaitu wabasyiris sabirin, khabarkan berita gembira kepada orang yang bersabar. Kerana orang yang bersabar ini berita gembira bagi mereka. Apa berita gembira? Iaitu darajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kerana itu bila dapat kita dah faham begini, barulah mungkin hari ini kita tak diuji dengan kerosakan harta, tapi kita diuji, aku pula diuji dengan rasa gentar, rasa takut. Aku tak diuji dengan rasa takut, tapi rupanya saya ini diuji dengan apa? Diuji dengan hilangnya apa yang hilang jawatan dan sebagainya, ataupun diuji pula dengan kesakitan. Macam-macam ujian yang Allah berikan, tapi akhir sekali wabasyiris sabirin. Kerana itu tak kala balik kepada kita punya perbincangan kita ataupun kita punya topik tazkirah, sebelum kita habiskan ada saki-baki sedikit masa yang Allah pinjamkan kepada kita ini. Yang paling penting tak kala kita melihat sahabat-sahabat kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan dan puan-puan, yang paling penting ialah apa? Yang paling penting ialah kita untuk membantu mereka. Bantu mereka. Bantu orang-orang yang dalam keadaan kesusahan ini. Kalau kita, alhamdulillah, saya puji di pusat saya pun, alhamdulillah, inisiatif di seluruh pusat-pusat di UPNM khususnya yang digerakkan oleh pihak pengurusan universiti pun ada juga kutip bantuan dan sebagainya untuk beri kepada sahabat-sahabat, saudara-saudara kita yang diuji. Kita tidak tahu, kita tidak perlu tanya apa yang mereka perlukan, kerana mereka diuji macam-macam benda yang mereka perlukan. Tetapi yang paling penting ialah kita perlu tahu dalam diri kita apa yang aku boleh berikan. Tak perlu tanya kepada orang apa yang mereka perlukan. Boleh tanya supaya kita tahu apa yang mereka nak. Tapi yang paling penting ialah apa sahaja yang kita boleh berikan, itu yang terbaik. Kalau kita boleh berikan duit, kita berikan duit. Kalau kita mampu untuk beli makanan yang instan, makanan yang segera, bagikan makanan yang segera. Atau kita mampu untuk beri apa saja, baju, kalau diperlukan kita boleh beri. Apa saja, kerana Nabi SAW mengingatkan kepada kita, wallahu fi auni abdi maka na abdu fi auni akhihi. Dengar ayat ni, sedap ni. Iaitu Allah Subhanahu wa taala akan sentiasa ada bersama dengan hamba-Nya, yang mana selagi mana hamba-Nya itu ada dalam keadaan membantu saudara-saudaranya. Wallahu fi auni abdi maka na abdu fi auni akhihi. Selagi mana hamba ini tadi membantu tak henti-henti hamba dia, Allah akan sentiasa membantu hamba ini tadi. Allahu fi auni abdi, iaitu Allah sentiasa ada bersama dengan golongan hamba yang sebegini. Maknanya selagi mana dia membantu saudaranya, selagi itu Allah bantu dia. Selagi mana dia bantu saudaranya, selagi itu Allah bantu. Kerana Allah bersama dengan dia atas satu asbab, iaitu asbab dia membantu saudara-saudaranya. Jadi selagi mana dia membantu, selagi itu Allah berikan. Kerana itu Allah janjikan kepada orang yang berinfak ini. Kita infakkan pada hari Jumaat ni, tabung masjid UPNM ada, tabung wakaf pun ada, kita infakkan. Kerana Allah janjikan pada orang yang berinfak ini tidak akan rasa kemiskinan dan tidak akan rasa kefakiran. Itu Allah SWT janjikan berdasarkan lisan Nabi Muhammad SAW. Kerana Nabi ingatkan kepada kita juga dalam kita usaha. Ni belum habis lagi. Kita usaha untuk membantu ni belum habis lagi. Kerana kalau boleh kita kerahkan kita punya tenaga kita, kita punya harta kita salurkan, kerana belum habis lagi bantuan, kerana mereka banyak lagi nak membantu, perlukan bantuan daripada kita. Jangan di sini bukan masa untuk kita menuding jari, menolak sana salah orang, menolak sini salah orang, kita petik sana petik sini. Bukan ini masanya. Kerana ujian yang Allah berikan ini untuk menyatukan kita supaya hati kita dalam keadaan yang bersatu padu menghadapi ujian ini. Bukan masa untuk kita menuding jari. Masa untuk kita membantu, kerana Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita berdasarkan lisan Nabi SAW, iaitu bagaimana Nabi menyebut, man nafasa an mu'min karbatan min karbid dunya nafasallahu anhu karbatan min yaumil akhirah, min karbi yaumil akhirah, atau kama qala. Iaitu bagaimana Allah Nabi SAW menggambarkan kepada kita bahawa sesungguhnya seorang yang menafasa, seorang yang melepaskan kesusahan saudaranya di dunia ini. Saudara kita tengah dilanda musibah banjir. Dia tak ada baju, dia tak ada duit,
dia tak ada kenderaan, dia tak ada macam-macam, dia tak ada. So kita sekadar mampu kita manafasa, iaitu kita bantu untuk lepaskan kesusahan dia, min karbid dunia, iaitu kesusahan di dunia. Allah akan balas balik, iaitu yang kita paling nak sekali, iaitu nafasallahu anhu karba min karbil akhirah, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala akan balas, Allah Subhanahu Wa Taala akan lepaskan kita ini daripada kesusahan di akhirat kelak, di yaumil qiyamah. Mana hari di yaumil qiyamah itu kesusahan dia akan lebih berlipat kali ganda daripada kesusahan di dunia. Kita lepaskan saudara kita di kesusahan di dunia, Allah balas dengan lepaskan kesusahan kita di hari kiamat kelak. Kerana tu tuan-tuan dan puan-puan sedang jemaah yang Allah Subhanahu Wa Taala kasih sekalian, saya rasa itu sahaja untuk sesi perkongsian kita pada pagi Jumaat yang penuh barakah ini. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala merahmati kita dan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kebaikan kepada diri kita. Balik kepada tadi, maksudnya kalau kita lihat saudara-saudara kita ini dalam keadaan yang diuji Allah Subhanahu Wa Taala, maka janganlah lupa untuk kita bantu mereka. Dan kerana Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan kepada kita satu ayat yang saya akan sentiasa selalu ingat dalam hati dan kongsi dengan tuan-tuan daripada diri saya yang lemah ini juga. Ingat satu ayat, Allah SWT berfirman, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Apa dia? Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Berbuat baiklah kepada manusia kama ahsanallahu ilaik, iaitu seperti mana Allah berbuat baik kepada diri kita. Allah buat baik kepada diri kita. Pagi ni saya berkuliah, berkongsi ilmu dalam keadaan ada aircon. Alhamdulillah, Allah buat baik. Maksudnya Allah beri kebaikan, kemudahan pada diri saya. Jadi kalau Allah dah beri kemudahan kepada diri kita, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik, iaitu hendaklah kamu berbuat baik kepada manusia atau kepada makhluk seperti mana Allah dah berbuat kebaikan dan beri kepada kenikmatan kepada diri kamu. Jadi kalau kita dalam keadaan yang senang, pastikan kita cuba untuk menyenangkan orang lain. Itu sebaik-baik manusia ialah mereka yang memberi manfaat kepada manusia yang lain. Dan seburuk-buruk manusia ialah manusia yang sentiasa menyakiti dan memberikan permasalahan dan kerosakan kepada manusia yang lain dengan lisan dan dengan tangannya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kita sentiasa menjadi golongan yang bersabar dan meredai dengan apa sahaja ujian yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita. Dan saya juga mengambil kesempatan di sini untuk kita sama-sama jangan lupa mengingatkan diri saya dan tuan-tuan, kita sama-sama berdoa pada waktu yang penuh barakah, khususnya pada solat Jumaat kelak akan ada waktu yang diaminkan oleh para malaikat, diangkat doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala tanpa hijab, untuk kita mendoakan agar musibah banjir ini berhenti dan juga dihentikan Allah SWT dengan segera, dan sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita di seluruh Malaysia khususnya dan di beberapa negeri, Allah SWT berikan kepada mereka kerahmatan dan kelapangan buat mereka. Yang baik daripada Allah SWT, tuan-tuan, yang buruk dan tersalah itu, terkeji itu daripada saya sendiri. Semoga yang manfaat itu kita ambil dan kita jadikan sebagai satu panduan untuk kita istiqamah dalam ibadah, dan yang buruk itu kita jadikan sebagai satu pedoman untuk kita jauhi daripada sebarang kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wazidna ya Allah min ladunka 'ilman wa fahman ya rabbal alamin. Ya Allah, jadikanlah pada hari Jumaat yang penuh barakah ini kebahagiaan buat kami seluruh warga Universiti Pertahanan Nasional Malaysia, dan jadikanlah pada atas diri kami ini kelapangan atas nikmat kerahmatan yang Kau berikan kepada kami. Kami mohon kepadamu ya Allah agar diberikan kelapangan dan kelonggaran, agar diberikan kepada sahabat-sahabat kami, saudara-saudara kami yang diuji oleh-Mu ya Allah. Gantikanlah kepada mereka nikmat yang lebih besar atas kesabaran dan keredaan mereka bagi setiap ujian yang Kau berikan. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Salam Jumaat penuh barakah buat semua. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih.